Baik, suratul A'raf ayat 161. Boleh diteruskan? 160. Okay. Sorry. 160 suratul A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qata'na, dan telah kami pisahkan. Nak bagi tahu qata'na ni, asal qata' ni mana potong. Tapi tak sesuai dengan makna potong, ditafsirkan sebagai faraqna. Maknanya telah kami pisahkan. Jadi wa qata'nahum, dan telah kami pisahkan akan mereka. Tapi asal makna tu, ingatlah makna yang potong asalnya. Qata'a ni, qata'a, dan dia telah memotong. Jadi tak sesuai dengan makna memotong. Di sini telah kami pisahkan akan mereka. Isnata asyara, 12. Asbaton, keluarga. Bracket suku. Umaman, sebagai umat-umat. Wa auhayna, dan telah kami wahyukan. Ila Musa, kepada Musa. Di waktu. Istasqahu, telah minta air ia akannya. Telah minta air ia akannya, kaumuhu, oleh kaumnya. Bahawa idrib, pukullah oleh engkau. Bi'asaka, dengan tongkat engkau. Al-hajaro, akan batu. Fanbajasat, maka telah terpancar ia. Minhu, daripadanya. Isnata asyrota, 12. Ainan, mata air. Qad, sesungguhnya. Alima, telah mengetahui ia. Kullu unasin, oleh tiap-tiap diri. Dalam bracket, gulungan. Masyrabahum, akan tempat minum mereka. Wa zallalna, dan telah kami naungi. Alaihim, atas mereka. Al-ghamam, akan awan. Wa anzalna, dan telah kami turunkan. Alaihim, atas mereka. Al-manna, sejenis manisan. Wassalwa,
dan sejenis burung puyuh. Kulu, makanlah olehmu. Min thayyibat, daripada yang baik-baik. Daripada yang baik-baik. Ma, apa yang? Razaqnakum, telah kami rezekikan akan mereka. Telah kami rezekikan akan kamu. Razaqnakum, telah kami rezekikan akan kamu. Wama, dan tiada. Zolamuna, telah menzalimi mereka. Akan kami. Ada na tu ya. Telah menzalimi mereka akan kami. Walakin, dan tetapi. Kanu, adalah mereka. Anfusahum, diri-diri mereka. Yazlimun, mereka zalimi. Baik, saya masuklah ya. Ayat 160 dari surah Al-A'raf ini. Wa qata'nahum isnatai asyrata asbata umama, dan telah kami pisahkan akan mereka. Mereka ni siapa? Iaitu Bani Israel. Ya. Telah kami pisahkan akan Bani Israel jadi 12 asbata, keluarga, ya, umaman, sebagai umat-umat. Jadi ya, Bani Israel ni kalau nak ikutkan suku mengikut dalam Quran ini, dia ada 12 suku. 12 suku ini sebenarnya adalah daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab anak Nabi Yaqub ada 12 orang. Daripada 12 orang ini telah berkeluarga, dan keluarga ini sudah membesar. Maka ya, tiap-tiap satu keluarga dah jadi satu suku. Jadi maka dia sudah berpisah menjadi 12 suku. Ini asal usulnya begitu. Ya. Inilah 12 suku ya, daripada Bani Israel. Jadi keseluruhan ya, yang kita sebut kalau Bani Israel ni mana anak-anak ya, Nabi Yaqub. Sebab Israel itu ialah Nabi Yaqub. Ya. Nabi Yaqub gelaran dia Israel. Sebab itu mereka punya negara disebut Israel kerana mengambil nama daripada moyang mereka, iaitu Israel. Ya. Dan kalau kita sebut Yahudi ni, ya, Yahudi hanya satu suku daripada 12 suku. Tapi oleh kerana mengikut ceritanya Yahudi ni, ya, dia lebih berkembang keluarga dia dan lebih menonjol, maka suku-suku yang kecil kadang menamakan dirinya sebagai Yahudi. Ya. Padahal Yahudi itu ialah hanya satu suku daripada 12 suku. Ya. Jadi yang sebenarnya semuanya adalah 12 suku. Kita tidak hanya mengatakan ya Bani Israel saja ada suku. Sebenarnya kita juga adalah di antara umat-umat yang ada suku juga. Ya, kita tak tahu berapa bilangan suku kita pun kita tak tahu.
ya, kalau dikumpulkan daripada rumpun Melayu, di rumpun Melayu ini, ya, daripada rumpun itu dah bersuku-suku, macam-macam suku, ya. Terbitlah Jawa, Minang, ya, dan berbagai-bagai lagi suku, ya. Ini, ya, lebih terjaga lagi suku kalau duduk di Negeri Sembilan, ya. Di Negeri Sembilan ni memang terjaga suku dia. Sebab di antara suku itu ada dia punya buapak dia. Bapak suku dia ada. Ya. Jadi kalau nak berkahwin orang Negeri Sembilan dengan orang Negeri Sembilan contohnya, ya, dia kena tanya sukunya. Kalau sukunya sama, dia tak boleh kahwin lah. Dia anggap sebagai adik-beradik. Ya. Jadi, ya, sebab itu, ya, yang menjaga suku ni Negeri Sembilan. Memang dijaga. Ya. Sebabnya tetap, ya, berlaku apa-apa, ya, dia akan tanya. Dia suku apa? Ya. Awak suku apa? Tapi kalau orang luar tak ada masalah. Kalau orang luar kahwin orang Negeri Sembilan tak ada masalah. Sebab orang luar tak dianggap sebagai ada suku, ya. Tapi hanya orang yang berasal daripada Negeri Sembilan akan ditanya suku dia, ya. Itu yang kadang terpaksa dipisahkan kerana satu suku, ya. Baik, ya. Mana bukan hanya bangsa Bani Israel, tapi, ya, bangsa kita pun punya suku-suku, ya, dikatakan. Wa auhayna ila Musa, dan telah kami wahyukan kepada Musa, izistasqahu qaumuhu, ya, di waktu telah minta air ia akannya oleh kaumnya. Pada masa itu mereka berada di satu padang pasir, ya, dikatakan padang pasir itu namanya At-Tih, ya, At-Tih. Kalau tak ada alif lam tu bunyi teh saja, ya, teh. Tapi kalau kerana ada alif lam bunyikan At-Tih, ya, At-Tih. Jadi padang pasir itu namanya At-Tih, mana padang pasir yang luas, yang dia sudah tersesat di situ. Nak balik pun tak boleh, nak meneruskan pun tak boleh, ya, dia tersesat di situ. Bersama siapa Bani Israel masa itu? Bersama Nabi Musa dan Harun. Ya, kenapa tersesat di situ? Maka ambillah kisah balik, ya, bahawa setelah dia keluar daripada, ya, Mesir, Allah janjikan, ya, Syam itu sebagai negerinya dengan syarat, ya, kamu perangi orang-orang dalam negeri Syam itu sebagai syarat, dan kamu akan menang dan kamu akan duduk negeri Syam yang penuh tanah, yang punya tanah yang subur. Di situ kamu akan hidup, ya, begitu mewah di negeri Syam atau sekarang disebut Syria, ya. Jadi bila suruh memerangi orang yang dalam negeri itu, ya, Bani Israel ini, ya, tak nak perangi. Dia suruh Musa je perangi dengan Tuhannya. Jadi Musa, ya, menaruh hati, kecil hati, ya, kecil hati dengan sikap kaum yang tak dengar atau tak mengikut arahan perintah Allah. Jadi Nabi Musa ni, ya, kira kita anggap sebagai macam merajuklah hatinya. Lalu dia berjalan, ya, tinggalkan negeri Syam tu, berjalan, tak tahulah arah ke mana, ikut kaki. Itu dikatakan terjerat di tengah-tengah padang pasir, nak patah balik, ya, dah tak mampu, nak meneruskan entah tahu ke mana lagi. Tengah padang pasir, ya. Di situ sudah kehabisan makanan dan minuman. Itu diterangkan di sini. Kaumnya minta air kepada Musa di tengah padang pasir, ya, dengan ihsan Allah Ta'ala, anidrib bi'asakal hajar, bahawa pukullah oleh engkau dengan tongkat engkau akan batu. Allah perintahkan Nabi Musa suruh pukulkan tongkatnya ke batu, ya. Pambajasat seminu senata asyarata aina, lalu telah terpancar ia daripadanya 12 mata air. Ya, kerana mereka mempunyai 12 suku, jadi, ya, air ini mengalirkan 12 mata air
dan mengalirkan 12 anak sungai. Ya. Bayangkan di tengah-tengah padang pasir, terpancar air daripada batu. Ya. Air yang jernih, air mineral daripada bumi. Bayangkan mereka dapat minum. Ya. Qad alima kullu unasim masyrabahum, sesungguhnya telah mengetahui akan tiap-tiap atau oleh tiap-tiap diri atau ya, bangsa ini atau suku ini atau puak ini pun boleh, unas, masyrabahum akan tempat minum mereka. Jadi tak berebutlah. Maknanya mengalir 12 mata air atau 12 anak sungai ini, ya, maka mereka tidak ada ya, masalah ya tentang air. Air ni tak berhenti ya, sentiasa mengalir. Lagi satu, duduk di tengah padang pasir. Duduk di tengah padang pasir apa yang ya ada ya pohon-pohon pun tak ada. Maknanya pada masa itu betul-betul matahari lantas kepada mereka. Ya, kalau nak ikutkan boleh mati dengan kepanasan matahari seharian macam itu. Ya. Tapi Allah Ta'ala ya, dengan ihsan Allah Ta'ala ini, wazalalna alaihimul ghamam, dan telah kami naungi atas mereka akan awan. Ya. Awan ni berkelompok di atas ya, padang teh ini. Padang tu padang teh. Berkelompok kat situ. Ya, jadi matahari ini ya telah dilindungi oleh awan, sehingga seolah-olah mereka yang duduk di bawahnya ya seperti duduk di bawah pohon kayu, berteduh di bawah pohon kayu. Ya. Ini Bani Israel ya, kalau nak tahu Bani Israel, Allah telah memberikan nikmat kepada Bani Israel ya, ketika itu. Ini disebabkan salah satu kerana ya Nabi mereka ada bersamanya. Jadi Allah tidak akan mensiakan umat itu yang bersama dengan nabinya. Wa anzalna alaihi Jadi memang berulang-ulang. Cerita ni akan berulang-ulang untuk kita kadang dah lupa ya. Allah ingatkan kembali cerita ni ya. Sebab Quran ni kan panjang. Ya, 30 juzuk ya. Jadi cerita ni dalam surah Baqarah pun ada ya. Jadi kita dah lupa, diingatkan balik ya. Jadi kita dapat menyingkap baliklah kisahnya. Jadi Allah turunkan apa makanan, wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan telah kami turunkan ke atas mereka ya manna dan salwa. Manna ni sejenis manisan. Mana pagi-pagi ni dah sentiasa ada, tak pernah putus. Manisan kan memberi kekuatan pada tubuh ya. Wasalwa dan burung puyuh ya. Jadi burung puyuh sejenis burung puyuh, tapi bentuk kalau dalam kamus ni macam sebiji burung puyuh jugalah ya. Kemungkinan ya sampai sekarang orang ternak burung puyuh ni ya, sebab ya memang ada sejarah burung puyuh ni. Zaman Nabi Musa dulu ya, mereka ya makan burung puyuh dan juga manna. Burung puyuh protein. Jadi dua-dua ni memberi kekuatan kepada tubuh. Mereka tak payah bekerja, tak payah nak ternak. Ya, burung puyuh ni ya banyak. Allah adakan kat situ. Ya, dan begitu juga dengan manisan ini. Ya, sentiasa ada, tiap-tiap pagi mereka boleh ambil. Ya. Macam kita ibarat kita macam mengambil salji macam tu. Ya. Kulu min thayyibat, makanlah olehmu daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah merezekikan kami akan kamu. Wama, dan tiada zalamuna, telah menzalimi mereka akan kami. Walakin, dan tetapi, kanu adalah mereka, anfusahum, diri-diri mereka, yazlimun, mereka zalimi. Kalau saya susunkan bahasa, mereka tidak menzalimi Allah, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Itu maksudnya ya. Mereka tak menzalimi Allah. Allah dah bagi ya negara ya, iaitu Syam, sebagai ganti daripada negeri Mesir. Dan negeri Syam ni lagi baik daripada Mesir, sebab Syam ni subur ya, negeri ni subur. Jadi mereka tak nak salah siapa
ya, salah mereka sendiri, ya. Mereka yang menolak tawaran itu, ya. Jadi, ya, mereka yang menzalimi diri sendiri. Sebab itu mereka duduklah, ya, di tengah padang pasir yang mana tidak ada makanan dan minuman kecuali, ya, dengan pertolongan Allah. Itu maknanya dengan izin Allah, kerana ada Nabi Musa lagi, Nabi Harun lagi, ya, masa itu, maka, ya, Allah tidak sia-siakan kehidupan mereka. Selama mana? Selama 40 tahun mereka duduk di tengah padang pasir itu, ya. Nah, bayangkan, bukan sekejap, ya, 40 tahun, ya. Nah, itu sebagai apa? Sebagai satu balasan, ya, kedurhakaan mereka kepada Allah, ya. Nah, baik, ya, satu lagi ayat, catatkan, ya, satu lagi ayat. Ayat yang ke-161, Wa'iz, dan ingatlah di waktu Qila, telah dikatakan ia, lahum, kepada mereka, uskunu, tinggallah olehmu, hazil qaryah, ini negeri, wakulu, dan makanlah olehmu, minha, daripadanya, haitsu, di mana-mana, syi'tum, telah berkendak kamu. Wakulu, dan katakanlah olehmu, hittatun, kata minta ampun, wadkhulu, dan masuklah olehmu, al-baba, akan pintu ini, sujjadan, keadaan sujud, naghfir, kami ampunkan, lakum, bagi kamu, khoti'atikum, akan kesalahan-kesalahan kamu. Sanazidu, bakal kami tambah, al-muhsinin, akan orang-orang yang buat baik. Baik, ya. Saya mak semula. Wa'iz, dan ingatlah di waktu, qila, telah dikatakan ia lahum, kepada mereka, uskunu hazil qaryah, tinggallah olehmu akan ini negeri. Mana negeri ini? Dimaksudkan negeri ini ialah Baitul Maqdis. Yang mana, ya, setelah mereka 40 tahun, ya, mereka duduk di padang teh ni, ya, selepas itu Nabi Musa pun dah wafat, ya, Nabi Harun pun dah wafat, ya. Maka mereka dipimpin oleh, ya, seorang Nabi, yang mana, ya, mereka dikeluarkan daripada negeri, daripada padang teh tadi, untuk menuju ke satu negeri ini, namanya Baitul Maqdis, ya. Dibawa ke Baitul Maqdis. Kat sana nanti mereka boleh makan apa saja, ya. Kalau di padang teh itu hanya makanannya ialah manna dan salwa, ya. Kat sana wakulu minha,
dan makanlah olehmu daripadanya, ya, hai susitum, di mana-mana telah berkendak kamu. Mana makanlah, ya, sepuas-puas kamu apa-apa yang ada di sana. Ya. Wakulu khitatun, dan katalah olehmu kata minta ampun. Dalam perjalanan untuk menuju Baitul Maqdis ini, ya, daripada Padang Teh nak menuju ke Baitul Maqdis, ya, yang dipimpin oleh, ya, seorang Nabi pada masa itu. Dia suruh banyak mengatakan kata minta ampun, iaitu bahasa mereka masa itu ialah hittatun. Ya, hittatun ni maknanya macam kita bahasa Arabnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Macam tu kita. Dan sambil berjalan tu, dia banyakkan astagfirullah untuk menuju ke sana. Ya. Jadi zikirnya boleh disebut zikir dengan ucapan astagfirullah. Ya, banyakkan ucapan astagfirullah. Itu dikatakan hittatun, kata minta ampun. Ya. Jadi bahasa mereka masa itu dia gunakan hittatun, 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 macam tu. Kalau bahasa Arabnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kalau bahasa Melayu kita, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah. Macam itulah. Ya. Kalau diterjemahkan kepada bahasa kita. Wadkhulu, dan masuklah olehmu al-baba akan pintu. Ya. Maknanya nak masuk satu negeri, dia ada pintunya. Macam kita nak pergi ke seberang, Thailand contohnya, ada pintu dia. Nak pergi Singapura, ada pintu dia. Macam itulah. Ya. Nak masuk ke Baitul Maqdis tu melalui pintu. Sujadan, keadaan sujud. Sujud ini bukan maknanya sujud solat. Sujud ini maknanya memberi penghormatan kepada orang yang ada di Baitul Maqdis tu. Kerana ya mereka ni, Bani Israel ni dah sebagai pendatang. Bukan penduduk, ya, pendatang. Jadi pendatang ni kena hormatlah kepada orang yang ada di dalam negeri itu. Itu namanya sujadan, sujud, memberi penghormatan. Macam kita keluar negara, bolehkah kita buat sewenang-wenang? Ya, macam negara kita. Ya, sudah tentu tak boleh. Kena ikut undang-undang mereka. Ya, jadi kita kena hormat, ya, orang yang ada dalam negeri itu. Ya, sebab kita ni, ya, sebagai, ya, pendatang. Ya. Atau kita sebagai pelancong. Ya, kita bukan, ya, watan situ. Ya. Allah katakan, naghfir lakum, kami ampunkan bagi kamu khotiatikum, akan kesalahan-kesalahan kamu. Mana kesalahan-kesalahan yang lalu, yang Allah suruh masuk negeri Syam, tak nak masuk. Ya. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan sehingga kamu terjerat di dalam di padang pasir itu. Wasanazidul muhsinin, bakal kami tambah akan orang-orang yang buat baik. Ya. Baik, ya, kita nak lengkapkan cerita, kita kena ambil lagi 126 ayat 126 ni. Fabaddalah, maka telah menukarkan ia. Maka telah menukarkan ia allazina, oleh orang-orang yang zalamu, telah zalim mereka, minhum, daripada mereka, kaulan, akan perkataan, ghaira, selain, allazi, yang qila, telah dikatakan ia, lahum, kepada mereka. Fa'arsalna, lalu telah kami kirimkan, alaihim, atas mereka, rijzan, kotoran, dalam bracket azab, minas sama, daripada langit.
Bima dengan sebab apa yang kanu adalah mereka yazlimun mereka zalim. Biasa semula, ya. Ayat yang ke-162 ni, ya. Fabaddalal ladzina zalamu, maka telah menukarkan ia oleh orang-orang yang telah zalim mereka, minhum daripada mereka, kaulan akan perkataan, ghairal ladzi qila lahum, selain yang telah dikatakan ia kepada mereka. Apa perkataan yang suruh diucapkan dalam perjalanan, iaitu khitatun, ya. Tapi ya, di antara mereka ni ada yang menzalimi, berlaku zalim, yakni mereka tukarkan perkataan itu atau mempermain-mainkan perkataan itu, ya. Mengikut ceritanya bahawa perkataan khitatun ini kata minta ampun atau bahasa kita astagfirullah, ya. Tapi segolongan yang zalim ini yang suka mempermain-mainkan, yang suka bergurau-gurau, ya, pada kebenaran, ya, atau dipersenda-sendakan, mereka bunyikan ditambah nun. Ditambah nun. Cuba tengok perkataan tadi, hitotun hato ta marbutoh. Hitotun. Ditambah dengan nun, hanun to ta marbutoh. Bunyinya hintotun. Hintotun. Ya. Yang sepatutnya apa? Hitotun. Hitotun hato marbutah, ta marbutah. Ya. Tapi ditukar jadi bunyi nun. Hintotun. Kalau sekali, kalau dah sama-sama menyebut, ya, hitotun ramai-ramai, yang sebahagiannya hintotun, tak perasan lah. Ya, sebenarnya makna hintotun ni ditukar jadi hintotun, maknanya gandum. Ya. Gandum. Suruh minta ampun, disebut gandum. Gandum siapa? Ya, dia teringin nak makan gandum, dah lama tak makan gandum. Ya, asyik makan mana dan salwa. Ya, dia rasa dah jemu makan mana dan salwa. Teringin nak makan gandum. Ya, ditukarlah dengan mana? Dengan bahasa hintotun. Faham tak? Ya. Asal makna apa? Khittotun. Asal bunyi khittotun. Ditukar jadi hintotun. Ya. Hintotun. Ejaannya hanun. Hanun to dengan tamarbutah. Ya. Jadi makna hintotun makna habbah, syair. Maknanya gandum. Ya. Habbah fi syi'rah. Maknanya syair. Iaitu, ya, gandum. Jadi, ya, ditukar bahasa tu. Satu, sebahagian ni bukan sebahagian yang zalim ni, yang suka mempermain-mainkan hintotun. Yang betulnya, mereka yang tetap patuh, dia tak tukar khitatun. Apa jadi? Yang menukarkan ini, farsalna alaihim ridham minas sama. Ya, maka telah kami kirimkan atas mereka kotoran daripada langit. Kotoran daripada langit ni adalah azab, ya. Berupa, ia disebut, Arabnya disebut ta'un. Ta'un ni wabak. Ya. Disebut ta'un. Jadi mereka, ya, yang menukarkan kata ni, kena, ya, kena ta'un. Kena wabak ni. Azab ni. Tapi yang pelik,
Yang tak menukarkan tadi tak kena. Ya. Nah, ini kuasa Allah Ta'ala. Jadi di sini kita dapat satu pengajaran bahawa ya, istighfar itu boleh menghindarkan daripada wabak-wabak yang ada. Sebab itu zaman sekarang ni zaman wabak ya, yang kita hadapi. Maka banyakkanlah istighfar lebih baik. Ya. Kalau selalu kita lepas solat tu istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya, lebihkanlah jadi 100 kali. Tiap-tiap lepas solat tu bacalah 100 kali. Mudah-mudahan dapat menghindarkan daripada wabak yang ada. Sebab cerita ini cerita yang perlu diambil kisahnya, pengajarannya. Kenapa yang menyebut istighfar ini tidak kena? Sedangkan yang main-mainkan istighfar ni kena, padahal serata. Wabak tu merata. Tapi virus ni pula, kuman ni pula, dia tahu pilih orang. Padahal merata, tapi dia tahu pilih orang. Ya, dengan izin Allah Ta'ala. Jadi di sini kita dapat pelajaran. Jadi untuk menghindarkan ya, daripada ya, kebebanan ya, yang kita hadapi berupa dalam waktu kita dalam sakit contohnya, banyakkan zikir yang paling baik dalam waktu sakit ialah astagfirullah. Dalam ketika wabak pun banyakkan astagfirullah. Itu pegang catatkan tu. Supaya kita jangan kita dah belajar ni, kita ambil dia punya ilmu atau pelajaran kisah ini. Ya. Kalau kita menghadapi sakit, ya, contohnya sakit, yang paling bagus untuk meredakan, ya, meredakannya, ya, ialah dengan banyakkan istighfar, iaitu astagfirullah, zikir kita. Ingatnya itu. Yang kedua, dalam keadaan wabak, ya, banyakkan juga ya kalimah istighfar ini. Ya, ia akan dapat melindungi dan menghindari ya, daripada kita, insya-Allah. Ya. Bima kanu yazlimun, kenapa mereka ditimpa kotoran atau azab ini? Ya, dengan sebab adalah mereka zalim. Ya, mereka menzalimi diri mereka dengan mempermain-mainkan atau mempersenda-sendakan perintah yang diberikan. Perintah yang diberikan suruh baca ya khittatun, dia tukar jadi hintatun. Ya. Ini faham ya. Baik, ayat yang akhir ni, cuba kita ambil pelajaran sikit ayat yang akhir ni, iaitu tata bahasa dia. Fabaddala tu. Baddala ni madi. Ya, 4 huruf. Badal dalam. Baddala. Kalau kita nak jadikan fi'il amar, kita tak perlu kita cari dari mudhari. Terus daripada madi ni terus loncat kepada amar supaya lebih cepat. Kalau 3 huruf, kita kena cari mudhari dia. Itu wajiblah mencari mudhari'nya kalau nak betul amar. Ya, tapi kalau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, ya, kita tak perlu cari mudhari'nya. Loncat saja daripada madi ke amar. Contohnya kalau baddala, amarnya bunyikan ke bawah, baddil. Macam tu. Ya, bunyikan ke bawah dah jadi fi'il amar dah, perintah. Ya, tukarkanlah oleh engkau. Macam tu. Baddala, nak jadikan amar, baddil, ke bawahkan. Baddil. Kalau nahi, la tubaddil. Tu ya, la tu ya. Sebab ya, dia 4 huruf, kita kena bunyikan dhammah. Ya, tak boleh bunyi atas la tabaddil, tabaddil tak boleh, la tubaddil, ya. Jadi kita bunyikan dhammah, la tubaddil, ya. Jadi fi'il madinya badala, mudhari'nya yubaddilu, ya.
Yubaddilu. Jadi kita kena mulakan fi'il mudhari'nya dengan baris dhammah kerana dia 4 huruf. 4 huruf, ya, kita kena mulakan mudhari' dengan dhammah, ya. Itu penting sebab dia khas untuk 4 huruf. 5 huruf tak payah lagi, 6 huruf tak payah lagi. Tak payah guna dhammah lagi. Hanya 4 huruf, ya. Badala yubaddilu, amarnya badil, nahinya la tubaddil. Isim fa'il gunakan mim. Letak mim, mubaddilun. Isim fa'il ni mengikut mudhari'nya bari dhammah, ikutlah dhammah. Mubaddilun. Ya. Isim maf'ulnya naikkan atas. Mubaddalun, dalun dah bukan. di jadi dah, ya. Nah. Mubaddilun jadi mubaddalun. Dalun. Baik, dalam segi makna yang betul, ya, susunan makna yang betul ikut sorof. Kalau makna asalnya yang diberi sini ialah menukarkan. Menukarkan. Kalau madi? Kalau madi? Telah menukarkan ia. Kalau mudhari'? Ia menukarkan. Kalau amar? Tukarkanlah oleh engkau. Tukarkanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau tukarkan. Kalau isim fa'il? Letak yang. Letak yang saja. Yang menukarkan. Yang menukarkan. Kalau isim maf'ul tambah yang di. Ya, yang ditukarkan. Ya. Itu kaedah menterjemah ikut kaedah sorof, ya. Madi kena letak telah, ia, mudhari' ia, macam tu. Baik, kita dah biasa jumpa perkataan zolamu depan dia. Zolamu maknanya telah zalim mereka. Kalau itu jamak, kalau mufrad tak adalah waw. Zolam mim apa nak bariskan? Tak ada waw, waw tu jamak. Zolama. Zolama lah tu madi. Zolama. Ya. Zolama 3 huruf. Mudhari'nya apa zolama? Mudhari'nya kalau 3 huruf tak boleh doma, ya. Yazlimu. Nampak tak mudhari' kat sini pun ada. Ayat 162 yang akhir ni, tengok akhir sekali. Dah ada dah, ya. Itulah mudhari'nya. Yazlimu ni jamak. Kalau mufrad dia buang waw nun. Yazlimu. Kalau muna tu waw nun tu jamak. Ya. Kita mufradnya sampai mim saja, yazlimu. Jadi zolama yazlimu. Saya kata tadi, kalau fi'il 3 huruf, kita nak buat fi'il amar, wajib tengok mudhari'. Jadi mudhari'nya yazlimu. Kalau nak jadikan fi'il amar yazlimu, apa nak bunyikan? Lim, dah ada, depannya lim. Awalnya? Zo mati tak boleh bunyi, kan? Letaklah alif. Jadi kalau lim, bawah jugalah izlim. Bunyikan bawah juga, izlim. Ya, dia tak boleh baris atas. Azlim tak boleh, sebab kalau baris atas itu dah 4 huruf.
Empat huruf dia fi'il amarnya kena bunyi atas. Azlim contohnya. Dia tak boleh bunyi bawah ya. Bunyi bawah ni cuma 3 huruf. Izlim. Ya. Jadi sekarang ni amar dah dapat izlim. Nahinya la tazlim. La tazlim. Isim fa'ilnya apa? Ha? Tak, sebab dia 3 huruf, dia tak guna mim. Dia ingatkan wazan dia fa'ilun. Fa'ilun. Jadi ya zalimun. Siapa yang sebut tu zalimun tu betul tu. Zalimun. Ya, itu isim fa'ilnya. Kalau isim maf'ulnya maf'ulun timbangan dia. Maf'ulun untuk 3 huruf. Mazlumun. Apa? Mazlumun. Ini untuk 3 huruf. Untuk 3 huruf isim fa'il wazan dia fa'ilun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Maf'ulun. Jadi zalimun mazlumun. Mazlumun. Ya. Okey. Balik semula kepada ayat 162 ni juga. Babad dalal lazina zalamu minhum qaulan ghairal ladzi qila. Apa makna qila? Telah dikatakan ia. Ma'ruf ke majhul? Majhul. Kalau ma'ruf kola. Dah biasa jumpa kola. Kola telah berkata ia. Ya. Majhulnya apa? Kila. 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 Baik ya. Sedikit pengetahuan. Ya, qala fi'il madi, okey. Untuk ma'ruf ya, qala ya, qala. Fi'il madi untuk ma'ruf. Kalau majhul qila, macam mana boleh datang qila ni, ya. Baik, qala mudhari'nya apa? Kalau qala telah berkata ya, yaqulu. Ya. Jadi qala yaqulu. Artinya qala ini ya mu'tal dia alif wa atau ya. Qala qaf alif lam ni mu'talnya alif wa atau ya. Wow, kenapa? Macam mana boleh tahu dia wow? Kita nak tahu fi'il dia mu'tal dia alif wa atau ya bergantung pada mudhari'nya. Jangan tertipu dengan madi dia. Madinya alif, qaf alif lam, qala. Tapi sebenarnya alif tu waw. Sebab itu kita nak tahu kalau mu'tal kita tak nak tahu mudhari' dia. Mudhari' dia alif ke waw atau ya. Kalau mudhari'nya menyebut yaqulu artinya waw. Artinya waw. Okey. Sekarang cuba tulis qala qaf alif lam berasal daripada qawala. Cuba tulis qawala. Qawala. Ya. Kemudian qawala ni asal ya sebelum dia dijadikan qala. Ya. Kemudian kita jadikan majhul pada qawala. Qawala, kuwila. Kuwila. Ya. Kuwila. Ya. Jadi ya lepas kuwila ni barulah jadi kila. Lepas kuwila ni baru jadinya kila. Berdatangnya kila ni daripada kuwila. Kuwila. Ya.
Itu nak tahu kenapa dia jadi kila. Kila berasal daripada kuwila. Kuwila. Ya. Hmm. Nah, itu sebab majhul kan kalau madi domah dengan kasrah. Kuwila. Ya. Oleh kerana tengah tu mu'tal, ya, maka sesuai, ya, qaf itu berbunyi dengan bunyi bawah. Ya, jadi bunyilah kila. Jadi ambil huruf huruf bawah ni daripada waw. Kuwi, wi tu dari bawah, ya. Wi itu diletakkan pada qaf. Jadi sekarang qaf bunyi bawah ki. Kemudian ki dengan waw tak sesuai. Qaf dengan waw kalau nak dibunyikan bawah sesuai tak? Q, Q. Q susah kan? Q. Jadi maka ki sesuai dengan ya. Maka dijadikanlah ya, wa tu jadi ya. Kerana sesuai dengan bunyi ki. Lalu jadilah kila. Asalnya apa? Kuwila. Kuwila. Itu sedikit pengetahuan ya mengenai tentang kila ni berasal daripada apa, ya. Sebutan dia susah, ya. Besok macam itulah ya, kalau nak tahu huruf mu'tal tu jangan tertipu dengan madi ya. Jumpa fi'il madi yang mu'tal, cari mudhari'nya macam mana. Contoh sekarang saya bagi satu pengetahuan lagi, misalan lainnya. Contoh sekarang ni ialah Roma. Roma ejaannya ro mim ya. Ro mim ya. Tapi ya tu bukan ya ya, ya tu alif maksurah. Bunyi atas. Bunyi atas, Roma. Roma. Ejaan dia ro mim ya. Ya, tapi ya tu bukan ya, ya tu adalah alif maksurah atau alif bengkok. Jadi bunyinya Roma saja, tak ada Roma tak ada. Roma. Ya. Sekarang ni kita jangan tertipu yang itu alif ke ya ke waw. Kita belum tahu lagi alif, waw atau ya. Tapi yang kita nampak ialah alif maksurah. Nak tahu dia ni sebenarnya apa, kita tengok mudhari'nya. Tulis mudhari'nya yarmi. Ya rom mim ya. Tak, ya tu bukan ya betul lah, boleh alif maksurah. Ya betul. Tapi tak payah letak titik pun tak apa sebab dia di akhir ayat. Ya. Jadi bunyinya yarmi. Yarmi. Yaro mim ya. Ya, yarmi. Jadi sekarang kita dah tahu bahawa yang huruf mu'tal dia sebenarnya apa? Ya. Jadi kalau nak diasalkan Romaya. Nak diasalkanlah Romaya. Macam tu tak. Jadi oleh kerana dia mu'tal, maka di barisnya sampai mim saja Roma. Jadi alif tu jadi alif maksurah lah. Sebab ma kan sesuai dengan alif. Kalau sesuai dengan ya bunyi mi. Ya, dia sesuai dengan alif Roma. Ya. Mudhari'nya yarmi. Ya. Tapi kalau jadi majhul rumiyah. Rumiyah. Kan Roma kan? Kita nak tahu dia betul bunyinya yang betul tu alif ke ya, yang sebetulnya ya. Bila majhul kita nampak rumiyah bunyinya. Majhul. Ya. Baik, satu lagi perkataan saya nak tanya. Arsalna ialah
ya 4 huruf. 4 huruf ya. Buang na, apa nak bunyikan kalau buang na? Bariskan betul untuk arsala. Arsala 4 huruf. 4 huruf kalau nak jadikan fi'il amar tadi tak payah buat cari mudhari', teruskan daripada madi saja. Arsala jadi apa? Arsil. Ingatkan arsil. Tak payah cari mudhari'nya, arsil. Arsala madi, arsil mudhari'. Apa amar? Nahi? Salah lagi. La tursil. Sebab dia 4 huruf. Ya. La tursil. Isim fa'ilnya? Mursilun. Dia gunakan mim sebab ada 4 huruf. Ya, mursilun. Kalau isim maf'ulnya naikkan atas. Mursalun. Mursalun. Mursilun, mursalun. Kalau ada 4 huruf, dia senang. Dia hanya tukar baris saja. Yang masih susah 3 huruf. 3 huruf dia tak ada tukar baris. Tapi ada 4 huruf dia tukar baris saja. Dari bawah ke atas. Ya. Okey, mudhari' belum buat lagi. Arsala mudhari'nya apa? Arsala. Arsala 4 huruf. 4 huruf. Guna dhamma. Yursilu. Arsala yursilu. Susunkan. Arsala yursilu. Lagi? Arsil. Lagi? La tursil. Isim fa'il. Mursilun. Isim maf'ul. Mursalun. Okey, alhamdulillah semua pandai dah. Ya. Okey. Ya. Termasuk Nabi Yusuf sebab anak yang isteri pertama tu 10 orang. Nabi Yusuf dan Bunyamin tu kira lain ibu lah. Jadi termasuk dia baru 12. Ya, sama. Tak. Yang ni cerita ni dah jauh daripada anak-anak yang 12 ni dah cucu cicit. Ni dah tinggal keturunan saja, cucu cicit dia. Ya. Ini dah zaman Nabi Musa ni, kalau sejarah dia dah jauh daripada zaman Nabi Yusuf. Tapi yang 12 tu memang tu lah. Memang daripada anak yang 12 tu. Yelah. Itu dikatakan keturunan Bani tu. Bani Israel. Kan? Okey, sampai situ dulu. Ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang.